Assalamualaikum. Jadi hari ni kita nak tengok bab sambungan untuk kelas tingkatan 4 ni lah. Cikgu tak pasti kamu sampai mana, tapi cikgu akan mulakanlah dengan jadual berkala ataupun periodic table. Okey, mungkin bukan semua konten cikgu sentuh lah. Tertentu saja, agak sukar cikgu nak cerita semua dalam video ni. Okey, cikgu teruskan kepada dalam bab ni, dalam bab pengenalan, dia ada cerita tentang sumbangan ahli-ahli sains dalam sejarah perkembangan jadual berkala. Ini kamu kena baca dah tentang sumbangan antara saintis dia Antoine Lavoisier, J.W. de Bruner, John Newlands, Lothar Meyer, Mendeleev, Henry Moseley. Okey, kena tahu apa sumbangan mereka terhadap perkembangan jadual berkala ataupun development of the periodic table. Okey, cikgu terus kepada susunan unsur dalam jadual berkala unsur, dalam berkala unsur moden. Bagaimana unsur-unsur disusun. Yang kamu tengok jadual berkala ni, macam mana dia susun ni, apakah cara dia. Okey, yang pertama, secara umumnya unsur-unsur dalam jadual berkala disusun mengikut tertib pertambahan nombor proton. Okey, ini pernah keluar soalan exam SPM. Secara umumnya, secara asasnya jadual berkala unsur ni disusun mengikut pertambahan nombor proton. Kalau kita tengok di sini, nombor proton contohnya ini lithium 7, beryllium 8, boron 11, dia bertambah. Okey. Dalam jadual berkala unsur ada dua komponen yang utama, iaitu kumpulan yang menegak ni, dan kala ni yang melentang ni. Kala atau bahasa Inggeris period. Okey, kita pergi kepada kumpulan. Okey, kumpulan ni yang laju menegak dalam jadual berkala unsur, itu dipanggil kumpulan lah. Yang ni kumpulan 1, kumpulan 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2 terus kepada 13. Yang dalam ni kita tak bincang sangat lah. Yang kita bincang di yang ni 1, 2, 13 hingga 18. Itu kita panggil kumpulan. Maka ada 18 kumpulan. Bagaimana kita nak menetapkan setiap unsur ni berada pada kumpulan masing-masing? Okey, ini ditentukan oleh kamu nampak ke? Okey, ni ditentukan oleh mengikut bilangan elektron valence. Mengikut bilangan elektron valence. Kalau dia ada 1 elektron valence, dia kumpulan 1. Kalau dia ada 2 elektron valence, dia kumpulan 2. Contohnya yang dibagi sini, kalau suatu unsur atom tu dia ada 1 elektron valence, dia kumpulan 1. Kalau dia ada 2, kumpulan 2. Kalau dia ada 3, lain sikit. 3, 13. 4, 14. Okey, mula daripada 3, kita kena tambah 10. 3, 13. Sehingga kalau dia ada 8 elektron valence, 18. Okey, elektron valence ni iaitu elektron yang terletak pada petala yang paling luar. Okey. Okey, sekarang kita tengok kala. Kala ini iaitu barisan yang secara mendata. Okey, bagaimana kita nak tahu unsur mana yang terletak pada kala mana adalah bergantung kepada bilangan petala. Bilangan petala bagi atom, dalam satu atom petala ni adalah shell dalam bahasa Inggeris, number of shell that occupied with electrons.
Okey, sebagai contoh, kalau kita ada satu atom yang mempunyai nombor proton dia 12, contoh 12. Okey, jadi kita anggaplah ni atom A. Dia ada 12 proton. Maka di manakah atom A ni berada? Kumpulan mana? Okey, pertama atom A ni berada pada kumpulan ditentukan oleh bilangan elektron valence. Jadi kita susunkan bilangan proton tu ataupun bilangan elektron dia, iaitu 2, 8, 2. Okey, jadi elektron valence dia 2. Jadi A ni berada pada kumpulan 2. Okey, kumpulan 2. Okey, kumpulan 2 ada banyak unsur, ada banyak petala atau ada banyak kala. Jadi ni atom A ni pada kala yang keberapa? Kala ni ditentukan oleh bilangan petala yang berisi elektron. Petala lah, number of shell that occupied with electron. Means bermaksud ada 1 petala, 2 petala, 3 petala. Jadi atom A ni kumpulan 2 dan berada kala yang ketiga. Contohnya ini atom A tadi kumpulan 2, tetapi berada di mana? A di sini ke di sini atau di sini? Jadi kita lihat tadi A tadi punya 3 petala. Jadi dia kala yang ketiga. Mana kala ketiga? Ni kala pertama, kala yang kedua, kala yang ketiga. Jadi inilah A sebenarnya. Magnesium. Tu cara kita nak meletakkan satu unsur dalam jadual berkala. Seterusnya adalah apa topiknya, iaitu kita akan pergi membincangkan beberapa kumpulan dalam jadual berkala. Okey, pertama kita akan di sini kita bincang tentang kumpulan 18. Kumpulan 18 yang di hujung sekali. Dalam jadual berkala di hujung sekali kumpulan 18. Nama lain dia lah gas adi. Gas adi. Terdiri daripada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okey, kena hafal lah nama dan formula. Okey. Okey, secara fizikalnya kumpulan 18 ni adalah terdiri daripada gas. Semuanya gas. Seperti mana kita maklum, kalau gas sifat fizikal dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Okey, kalau kamu tengok buku teks, memang secara umumnya semua ni mempunyai takat lebur, takat didih yang rendah. Dan kalau kita tengok buku teks, dia akan kamu akan dapat lihat bahawa takat lebur dia, takat didih dia makin lama makin meningkat sedikit demi sedikit apabila menuruni kumpulan. Walaupun secara umumnya dia rendah, tetapi dia meningkat apabila menuruni kumpulan. Okey, itu sifat fizik dia. Okay, untuk sifat fizik ni soalan suka tanya, soalan exam dia akan tanya kenapa takat lebur dan takat didih kumpulan 18 daripada helium hingga ke krypton semakin meningkat. Kenapa? Okey. Jadi di sini jawapannya adalah pertama, okey, apa yang kita nak jawab kalau soalan dia seperti tadi. Dekat sini penulis buku ni telah menghuraikan sedikit, tetapi cikgu akan cuba memudahkan lagi bagaimana kamu nak menjawab dengan mendapat markah. Okey. Jadi kalau ditanya kenapa takat lebur, takat didih dia semakin meningkat, okey, apabila menuruni kumpulan. Okey, pertama kamu poin yang pertama atau markah yang pertama kamu kata apabila menuruni kumpulan, saiz atom bertambah. Okey. Okey, itu jawapan secara umum kerana soalan dia tadi kenapa takat lebur, takat didih dia meningkat apabila menuruni kumpulan.
Pertama kamu kata, jawapan pertama, saiz atom bertambah apabila menuruni kumpulan 18. Okey. Poin yang kedua, kamu nyatakan apabila saiz atom bertambah daripada apabila menuruni kumpulan, maka daya tarikan antara atom-atom semakin kuat. Itu poin yang kedua. Maka daya tarikan antara atom-atom semakin kuat. Daya tarikan antara atom-atom ni kata nama lain dia adalah daya tarikan Van der Waals. Van der Waals. Di sini ada nama dia. Van der Waals. Itu daya tarikan antara atom-atom itu semakin kuat. Markah yang kedua. Dan markah yang ketiga, semakin banyak tenaga yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, itu 3 poin. Kalau ditanya kenapa takat lebur, takat didih, kumpulan 18 ni semakin meningkat. Okey, kamu ulang balik 3 poin tadi tu. Jadi sifat fizikal tadi tu, itulah yang biasa ditanya. Dan kita nak tahu juga sifat kimia dia. Sifat kimia kumpulan 18. Sifat kimia ni bermaksud apakah tindak balas kimia yang boleh dilakukan oleh kumpulan 18. Itu maksudnya sifat kimia. Namun kumpulan 18 ni sebenarnya dia tidak melakukan tindak balas. Sebabnya dia tidak reaktif. Semua unsur kumpulan 18 tidak reaktif. Ataupun bahasa lainnya lengai. Kalau bahasa Inggerisnya not reactive. Lengai ni dalam bahasa Inggeris inert. Inert tu maksudnya tidak reaktif. Jadi kenapa kumpulan 18 tidak reaktif? Okey, ini jawapan dia. Dekat sini ada maklum ya. Kerana atom kumpulan 18 ni, atom telah mencapai susunan elektron. Contohnya macam inilah. Soalan tanya, kenapa helium tidak reaktif? Kerana atom helium, contohnya kenapa helium tidak reaktif? Kerana bila kamu nak terangkan, kamu mesti bermula dengan perkataan atom. Kerana atom helium telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Jika rasa kamu ingat lagi susunan elektron, untuk petala yang pertama, the first shell, the maximum electron that can occupy in the first shell, maksimum dia 2. Okey. Petala yang kedua, maksimum dia 8. Petala yang ketiga, maksimum dia 8. Kan? Maksud 288 pada petala masing-masing ni, maksudnya itu telah cukup, telah lengkap. Jadi kalau dia telah lengkap, natijahnya atom itu tidak reaktif. Nak menentukan atom itu reaktif atau tidak reaktif, kita tengok elektron valence dia. Kalau dia tak capai 2, tak capai 8, maksudnya dia tidak lengkap. Bila tidak lengkap, dia tu akan bersifat reaktif. Okay? Kalau dah lengkap, dia tidak reaktif. Jadi dia tidak akan berlaku tindak balas. Jadi kalau soalan tanya kenapa helium tidak reaktif, kamu katalah atom helium telah mencapai susunan elektron duplet. Kalau kamu tengok 2 saja, duplet lah. Kalau neon, kamu tengok 8 di belakang. 8 kita kata kerana atom neon telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Kita ulang balik. Kerana atom neon telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Itu jawapan dia. Jadi untuk kumpulan 18 ni kita kena tahu sifat fizikal dia, sifat fizik dia, physical properties dengan chemical properties. Tak banyak sangat dua perkara tu. Dan yang seterusnya, kegunaan gas adi. Kegunaan gas adi ni kamu kena hafal. Biasa juga ditanya dalam soalan objektif, terutamanya kegunaan gas helium gas adi ni. Okey, setelah kumpulan 18 selesai, kita tengok kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 ni nama umum dia adalah logam alkali atau alkali metal. Kena hafal logam kumpulan 1 ni iaitu lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium.
Itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggerisnya ada sedikit perbezaan. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Okey. Di sini kenapa logam-logam ini berada kumpulan satu? Kerana semua atom-atom ini mempunyai satu elektron valence. Okey. Contohnya lithium, natrium, kalium ni kenapa kumpulan satu? Dia sebabnya ada satu elektron valence. Tapi kenapa lithium di atas, sodium di tengah, kalium di bawah? Ini adalah kerana perbezaan bilangan petala yang berisi elektron. Okey. Okey, sifat fizik logam alkali ni dia macam biasa logam, tapi logam ni agak berbeza sikit. Dia berwarna kelabu dengan permukaan dia berkilat. Berkilat. Dia lembut dan senang dipotong. Kamu ambil pisau lipat pun boleh potong dia. Okey, itu sifat fizik dia. Sifat fizik dia itu saja. Yang lain tu tak perlu, jarang ditanya. Okey, kita pergi kepada sifat kimia kumpulan satu. Sifat kimia seperti mana cikgu cakap tadi, bila kita sebut sifat kimia bermaksud apakah tindak balas kumpulan satu lah. Macam kumpulan 18 tiada tindak balas. Kamu tahulah kenapa tidak tindak balas. Manakala kumpulan satu ni dia boleh bertindak balas kerana dia ni reaktif. Faktor utamanya sebabnya dia tidak mencapai susunan elektron yang stabil, sebab elektron valence dia tak lengkap. Okey. Jadi tindak balas kimia yang pertama adalah dia boleh bertindak balas dengan air. Okey. Menghasilkan alkali dan gas hidrogen. Okey. Ni kamu kena hafal. Ini secara umumnya dia punya formula. X ni adalah logam alkali. Terpulanglah lithium ke natrium ke kalium boleh bertindak balas dengan air. Dia akan menghasilkan contohnya kalau natrium hidroksida. Natrium hidroksida seperti mana kamu tahu, natrium hidroksida tu ataupun sodium hidroksida tu alkali lah. Dia menghasilkan sodium hidroksida. Sodium hidroksida ni larutan yang bersifat alkali dan juga gas hidrogen. Kena hafal ni. Okey, ini tindak balas dia. Dan sepatutnya kita kena buat eksperimen ini. Eksperimen kumpulan satu dengan air. Okey, ini kaedah dia. Kena hafal juga eksperimen ini dan sepatutnya kamu kena buat. Okey, potong sepotong lithium. Cikgu baca dalam bahasa Inggeris lah. Cut a small piece of lithium using a knife and forceps. Memang kena potong. Kita tak boleh guna logam yang besar kerana dia boleh mengakibatkan tindak balas yang sangat agresif dan boleh berlaku letupan. Keringkan minyak, dry the oil on the surface of the lithium with filter paper. Okey. Kena keringkan minyak kerana logam kumpulan satu ni kita simpan dalam minyak. Kita tak nak dedahkan dalam udara. Jadi bila kita nak guna, kita kena keringkan minyak tersebut lah. Letakkan lithium dengan perlahan di atas permukaan air. Place the lithium slowly onto the water surface in a water through. When the reaction stop, test the solution produced with the red litmus paper. Kena dah habis. Kemudian kita uji dengan kertas litmus merah. Record the observation. Okay. And then we repeat step 1 until 5 using sodium, potassium to replace lithium one by one. Okay. Untuk kumpulan satu ni kita hanya uji 3 ahli sahaja. Tak perlu semua sekali. Okey, cikgu tak pasti kamu sudah buat atau tak buat eksperimen ni, cikgu sebelum buat. Tapi di sini dihuraikanlah pemerhatian kita. Kalau kita guna lithium ni dia akan bergerak perlahan dengan nyalaan merah. Dia akan menyala juga merah di atas permukaan air. Okey, kemudian bila kita uji dengan larutan litmus tadi, kita akan dapat pemerhatian kita. Kertas litmus merah bertukar kepada warna biru. Tu tanda-tanda apa tu, alkali lah.
Okey, kemudian pemerhatian natrium. Natrium ni bergerak cepat, lebih cepat daripada lithium dengan nyalaan kuning di atas permukaan air. Larutan tidak berwarna menukarkan ketal limus merah kepada biru. Sama juga dia punya kesan kepada ketal limus. Manakala kalium atau potassium bergerak dengan sangat cepat dengan nyalaan kuning. Larutan tidak berwarna menukarkan ketal limus merah kepada biru. Jadi apakah inference di sebalik pemerhatian kita ni? Kita dapati bahawa apabila menuruni kumpulan lithium, natrium, kalium, kereaktifan dia kita dapat lihat semakin meningkat. Namun hasil dia tetap sama. Yang mana di sini tiga-tiga ni terbukti menghasilkan larutan alkali. Kita tengok contohnya di sini. Contoh tadi kita ambil lithium. Ini persamaan dia, lithium tindak balaskan dengan air menghasilkan lithium hidroksida dengan gas hidrogen. Sama juga ni persamaan. Di sini apa yang penting adalah pertama kamu kena bezakan pemerhatian dia. Dan kamu kena tahu bahawa ketiga-tiga eksperimen ni merubahkan ketal limus merah ni menjadi biru, menunjukkan hasil dia tu adalah alkali. Yang ketiga persamaan, kamu kena tahu tulislah. Satu perkara yang biasa ditanya di sini berkenaan dengan sifat kimia ni, didapati bahawa kereaktifan logam kumpulan 1 dengan air semakin bagaimana? Semakin meningkat. Kenapa? Itu alasan. Soalan yang suka ditanya. Kenapa kereaktifan dia semakin meningkat? Di sini buku ni juga telah menghuraikan jawapan dia, tetapi cikgu cuba untuk meringkaskan jawapan dia untuk mudah kamu mencatat ataupun menjawab soalan nantilah. Jawapan dia adalah pertama, poin yang pertama kamu kata kenapa tadi soalan dia kenapa kereaktifan lithium semakin meningkat, kalium semakin reaktif. Jadi pertama kamu kata saiz atom, poin pertama, saiz atom bertambah daripada lithium sehingga kepada kalium. Saiz atom bertambah dari lithium sehingga kalium. Yang kedua, poin yang kedua, maka maka jarak antara nukleus dan elektron valence semakin jauh daripada lithium kepada kalium. Maksudnya kalium tu jarak antara nukleus dengan elektron dia semakin jauh lah. Sebab apa? Sebab saiz dia besar. Itu poin yang kedua. Kamu kata petala antara nukleus dengan elektron valence semakin jauh. Poin yang ketiga, maka kamu kata kekuatan nukleus, kekuatan daya tarikan nukleus dengan elektron semakin lemah dari lithium hingga kalium. Maksud kalium tu daya tarikan ni lagi lemah berbanding lithium. Maka yang keempat, maka atom kalium mudah untuk melepaskan elektron valence. Itu point dia. So untuk kali ni setakat ini saja, walaupun sebenarnya ada banyak lagi konten kumpulan 1 ni. Cikgu tadi adalah jawapan berkenaan dengan kenapa kalium tadi lebih reaktif daripada lithium. Kesimpulannya, kumpulan 1 ni kereaktifan dia
siapa atom yang mana atom yang mudah melepaskan elektron, dialah yang lebih reaktif. Contohnya di sini, lithium ni saiz dia kecil berbanding kalium. Bila menuruni kumpulan, saiz kalium lagi besar. Bila besar, nukleus ni dia ada charge positif, elektron ni charge negatif. Mereka saling tarik, ada daya tarikan. Kalau kecil, daya tarikan dia makin kuat. Bila daya tarikan makin kuat, elektron valence ni susah nak singkirkan. Kenapa dia nak singkirkan? Sebab dia tidak mencapai susunan elektron yang stabil. Semua atom ni dia akan mencapai susunan elektron yang stabil. Untuk kumpulan satu nak capai stabil, kalau satu ni tak stabil lah. Nak stabil dia mesti lengkap. Lengkap iaitu 2. Jadi kena buang. Okey. Maka sifat kimia kumpulan satu ni, dia mesti buang semua satu elektron supaya dia nak mencapai susunan elektron yang stabil. Dia buang tu bermaksud dia bertindak balas dengan bahan lain lah. Dalam konteks ini dia bertindak balas dengan air. Jadi mana-mana atom yang mudah melepaskan elektron atau mudah nak bertindak balas, maksudnya dia lebih reaktif lah. Maka di sini kalium lebih reaktif sebab jarak antara nukleus dengan elektron valence dia jauh. Bila jauh, daya tarikan dia makin lemah berbanding lithium. Maka kalium lebih reaktif. Itu kesimpulan dia lah. Okey.